Selamat pagi. Hari ini kami daripada kumpulan 2 Falsafah dan Isu Semasa Seksyen 14 akan menyampaikan kajian tentang tahap kefahaman pelajar UTHM terhadap falsafah ekologi. Kandungan ini terdapat 4 jenis kandungan, iaitu 1 pendahuluan, 2 metodologi, 3 perbincangan kajian. Seterusnya yang terakhirnya adalah kesimpulan. Pencemaran ini berpunca daripada pembuangan sisa kimia di Sungai Kim Kim di Pasir Gudang yang merupakan perkara yang amat serius dan berbahaya di mana ia telah mengakibatkan seramai 2,775 orang awam dilaporkan telah menerima rawatan akibat daripada pencemaran tersebut, manakala 7 orang daripadanya telah dirawat di ICU. Di bahagian ini, saya akan menerangkan bagaimana kes pencemaran ini ditangani oleh pihak berkuasa. Yang pertamanya adalah pada 19 Mac 2019, melalui akhbar berita harian yang dilaporkan oleh Muhammad Farid Noor, beliau telah menyatakan bahawa pencemaran Sungai Kim Kim pada 7 Mac ini bermula apabila terdapat bau bahan kimia yang kuat berhampiran dengan sekolah SMK Pasir Putih di Pasir Gudang, di mana warga sekolah berkenaan mengalami loya muntah dan ada segelintir yang pingsan. Dilaporkan juga bahawa 24 pelajar dan seorang pekerja kantin didapati pengsan akibat daripada bahu bahan kimia tersebut. Dan pada hari yang sama, pasukan khas bahan berbahaya iaitu hazmat dan bomba mengesahkan bahawa terdapat kebocoran gas di kawasan industri, lalu mengarahkan untuk mengosongkan permis berkenaan kerana ia berhampiran dengan kawasan sekolah. Ia juga dimaklumkan bahawa pencemaran ini tersebut telah menjangkau sebanyak 1.5 km. Pada 2 April pula, melalui akhbar yang sama, Berita Harian, dilaporkan oleh Abdul Qayyum Musa, pencemaran sisa kimia di Sungai Kim telah mencatat detik hitam dalam lembaran pengurusan alam sekitar di negara. Walaupun negara sudah mengaut keuntungan besar daripada hasil pelaburan ini, tetapi kelestarian alam sekitar telah merosot hasil pencemaran daripada industri tersebut. Bencana ini menjadi wake-up call kepada semua pihak yang terbabit untuk mula bertindak secara serius supaya insiden sama tidak berulang. Hazmat pula dikerah dalam mengenal pasti bahan pencemar dan membuat pemantauan kualiti udara di sekitar Pasir Gudang. Tidak ketinggalan juga, pasukan Angkatan Tentera Malaysia kita menggerakkan 2 kumpulan, iaitu kumpulan tinjau kimia, biologi, radiologi dan nuklear dan kumpulannya cemar bagi membantu usaha pembersihan kawasan tercemur. Menurut laporan perubatan yang didedahkan oleh Dr. Azlina Rozi, iaitu pakar psikologi Mercy Malaysia, beliau mendapati sebanyak 90% pesakit pencemaran toksik yang dikenal pasti menghidap penyakit hyperventilation syndrome, iaitu dia akan menyebabkan keresahan melampau dan mereka pulang tanpa perubatan. Ini akibat daripada berita palsu yang tersebar di media sosial dan serta over-reported oleh pihak media. Ia menampakkan lagi kegelisahan dan kebimbangan dalam kalangan penduduk. Hal ini memberikan satu isyarat yang jelas bagi kita untuk menilai semula SOP pengurusan bencana. Next slide. Berdasarkan kefahaman pencemaran tanah dalam kalangan pelajar, isu ini sangat berkait rapat dengan falsafah ekologi. Pencemaran tanah merupakan salah satu sumber berlakunya pencemaran alam sekitar. Tanah sangat penting kepada manusia dan hidupan lain seperti haiwan dan tumbuhan. Ia juga berkait rapat dengan pencemaran tanah adalah kerana ia merupakan khusus sains yang tertumpu kepada kajian dan analisis pautan yang timbul antara makhluk yang hidup di atas bumi. Ekologi juga menganalisis pengedaran dan jumlah organisasi hidup akibat daripada gabungan faktor abiotik dan faktor biotik. Pada masa kini dan selama beberapa tahun, ekologi berkait rapat dengan heterogen pergerakan ahli politik dan sosial yang cuba bertindak sebagai pembela alam sekitar.
Ahli ekologi membuat aduan sosial yang berbeza dan mencadangkan keperluan pembaruan undang-undang dan menggalakkan kesedaran sosial untuk mencapai matlamat utama mereka, iaitu pemeliharaan kesihatan manusia tanpa merosakkan atau mengubah keseimbangan ekosistem semula jadi. Oleh itu, pergerakan alam sekitar memberi tumpuan kepada 3 isu utama skop jagat, iaitu pemeliharaan dan penjanaan sumber semula jadi, perlindungan hidupan liar, dan yang terakhir, pengurangan terhadap pencemaran yang dijana oleh manusia. Sebagai seorang individu yang bergelar pelajar, kita wajib menitik beratkan kefahaman falsafah ekologi di dalam diri kita. Ianya amat berguna untuk diri sendiri dan masyarakat yang berada di persekitaran kita. Generasi yang akan datang juga akan mempunyai sifat tanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar. Sekian itu sahaja daripada saya. Slide seterusnya akan diteruskan oleh ahli kumpulan saya. Terima kasih. Jadi untuk latar belakang saya akan menerangkan slide tersebut. Masalah alam sekitar merupakan masalah yang memberi ancaman kepada kehidupan di seluruh dunia. Salah satu isu yang dilihat membawa masalah kepada manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan adalah pencemaran sungai. Pencemaran sungai di Malaysia kini dikatakan mengalami tahap pencemaran yang kritikal dan membimbangkan. Berdasarkan laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar pada tahun 2017, ia mencatatkan sebanyak 51 batang sungai mengalami pencemaran daripada Esro Awani 2018. Susulan laporan tersebut, Jabatan Alam Sekitar membuktikan sebanyak 24 batang sungai berada pada paras ketiga di mana ia memerlukan rawatan intensif. 26 batang sungai berada pada kelas keempat iaitu sumber air yang hanya boleh digunakan untuk tujuan pengairan, manakala sungai yang berada pada kelas kelima ialah Sungai Kingki yang dikategorikan sebagai sungai yang tercemar teruk. Kebiasaannya apabila sungai tercemar akibat sisa kimia, ia akan mengakibatkan berlakunya pencemaran tanah di sekitar sungai. Next. Perubahan yang berlaku disebabkan oleh tindakan manusia yang sewenang-wenangnya membuang sisa ke dalam sungai. Situasi ini selari dengan pencemaran tanah yang berlaku di Sungai Kingkim, Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Pencemaran tanah ini disebabkan oleh bahan buangan yang terhasil daripada kilang pemprosesan tayar yang berhampiran dengan kawasan sungai. Menyedari hakikat bahawa kebanyakan pencemaran tanah yang berlaku disebabkan oleh kurangnya pemahaman individu berkaitan isu pencemaran tanah, bahkan masyarakat yang turut memiliki sikap dan tingkah laku yang tidak bertanggungjawab, sehingga menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sisa kimia. Maka untuk mengatasi masalah yang berlaku, pendidikan merupakan alat yang membantu meningkatkan pengetahuan, sikap dan tingkah laku individu menerusi pelaksanaan kempen alam sekitar yang perlu diusahakan oleh pihak kerajaan. Bagi mendidik masyarakat agar mencintai sungai adalah salah satu menerusi platform media, di mana sebaran maklumat berkaitan isu pencemaran tanah boleh dilaksanakan melalui aplikasi Facebook, Twitter dan sebagainya. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pencemaran tanah yang berlaku di Sungai Kingkim. Itu sahaja daripada saya. Untuk slide yang seterusnya, saya serahkan kepada Arif Binawi. Saya Muhammad Arif Binawi. Saya akan menerangkan kajian literatur. Yang pertama adalah dampak pencemaran tanah dan langkah pencemaran. Jurnal ini menerangkan dampak pencemaran tanah, faktor pencemaran tanah dan langkah pencegahan. Dampak pencemaran dan langkah pencegahan yang masuk ke dalam tanah kemudiannya akan terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Yang seterusnya adalah kesedaran dan sikap komuniti dan pengurusan persekitaran di wilayah Iskandar Johor. Jadi ini membincangkan aspek kesedaran dan sikap komuniti terhadap penjagaan persekitaran. Data dan data menurut maklumat adalah daripada kajian yang dijalankan ke atas sampel kajian di wilayah Iskandar Johor. Hasil tinjauan menunjukkan bahawa kebanyakan penduduk mempunyai kesedaran tentang kepentingan persekitaran yang bersih, namun mereka berfikiran bahawa pihak berkuasa tempatan yang lebih sepatutnya melaksanakan tanggungjawab menjaga kebersihan alam sekitar. Seterusnya,
Yang ketiga adalah Soil Pollution Study based on Statistical Analysis of Ampar Tenang Landfill Site, Selangor, Malaysia. Jadi ini membincangkan pencemaran tanah di pusat pelupusan sampah di Ampar Tenang. Sebanyak 20 tapak pelupusan sampah terletak di negeri Selangor, Malaysia. Ini termasuk tapak pelupusan ini termasuk Ampar Tampak TPA Tenang yang ditutup pada 26 Januari 2010 tanpa perlindungan yang betul dan rawatan selepas tutup. Yang keempat adalah kajian filosofi terhadap pemikiran human ekologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jadi ini bertujuan untuk beri solusi untuk mengurangkan kerosakan sumber daya alam yang disebabkan oleh manusia melalui pembangunan dan pendekatan filosofi. Yang kelima adalah penggunaan racun sintetik dalam aktiviti pertanian. Jurnal ini membincangkan punca kepada pencemaran alam sekitar di Malaysia. Peningkatan aktiviti pertanian telah membawa kepada penggunaan racun sintetik yang banyak di mana racun sintetik ini sukar terurai secara semula jadi dan ini menyebabkan pencemaran berlaku. Itu sahaja daripada saya. Yang seterusnya akan Terima kasih Muhammad Arif. Saya Muhammad Nur Amrullah Biazuddin. Saya akan menerangkan bahagian objektif kajian. Pertama, mengkaji tahap kefahaman pelajar UTHM terhadap falsafah ekologi dan hubungan falsafah ekologi dalam memastikan kesejahteraan hidup. Yang kedua, mengenal pasti faktor-faktor dan langkah-langkah bagi menangani masalah pencemaran tanah. Yang ketiga, memberi kesedaran pada pelajar-pelajar UTHM bagi melindungi tanah daripada tercemar demi menjamin kehidupan masa depan. Seterusnya, saya serahkan kepada Putra Muhammad Nasri. Nama saya Putra Muhammad Nasri. Dalam bab ini saya akan menerangkan tentang kepentingan kajian. So dalam kepentingan kajian ini membincangkan bahawa pencemaran tanah berlaku akibat daripada pembuangan situasi ke dalam sungai dan bawah tanah. Hal demikian kerana pencemaran ini berlaku akibat kepada rakyat. Kedua, sumber bergelar air boleh terjejas akibat daripada pencemaran tanah ini. Ini adalah antara akibat daripada pencemaran tanah berlaku. Malahan pencemaran udara ini juga boleh terhasil daripada pencemaran ini akibat daripada bau-bau daripada pencemaran tanah. Yang terakhir adalah akibat daripada pencemaran ini banyak kehidupan akuatik yang terjejas akibat daripada kesan ini. Okay, untuk seterusnya saya akan tinggal kepada kawan saya. Terima kasih. Saya akan meneruskan bahagian 2.0 metodologi kajian. Okey, bagi pengenalan, menurut Hornby 1985, metodologi merupakan satu set kajian yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu, membincangkan reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian dan prosedur. Bagi sampel kajian, faktor utama yang menjadi kajian kami adalah responden terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi Universiti Tun Sen-On Malaysia, dikaji bagi mengenal pasti perbezaan persekitaran kawasan mereka belajar. Alatan kajian, antara perisian yang digunakan dalam kajian adalah Google Form dan Google Scholar. Prosedur kajian, menyediakan borang soal selidik dengan menggunakan perisian Google Form. Bahagian A mempunyai 4 soalan dan bahagian B ada 18 soalan. Jumlah keseluruhan soalan ialah 22 soalan. Kesimpulan bagi metodologi kajian adalah melalui prosedur kajian yang dilakukan, pengkaji akan mendapat data yang lengkap. Setelah membuat analisis berkenaan data tersebut, data akan dipaparkan menggunakan Microsoft Word. Okey, sekian saja slide saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum, nama saya Guru Suruh. Seterusnya adalah perbincangan kajian. Next slide. Tajuk kajian kami adalah tahap kefahaman pelajar UTHM terhadap falsafah ekologi. Kajian ini dijalankan dalam kalangan siswa-siswi Universiti Tun Nasional Malaysia.
Kajian ini bertujuan untuk mendapat analisis pemahaman falsafah ekologi dalam kalangan penutur. Kami telah menyediakan edaran Google Form yang bertanyakan falsafah ekologi dan tahap pemahaman. Sebanyak 18 soalan telah disediakan untuk diedar kepada pelajar yang terdiri daripada pelbagai fakulti. Seramai 32 orang responden telah menjawab soalan-soalan yang diedarkan melalui Google Form. Melalui kajian yang dijalankan, 32 responden iaitu 23 lelaki dan 9 perempuan telah menjawab kajian ini. Melalui kajian ini, kita dapat mengetahui bahawa 23 orang sedar akan tentang pemahaman ekologi dan 9 tidak. Ini menunjukkan pemahaman ekologi dalam kalangan pelajar masih dalam tahap sederhana. Soalan kedua pula menanyakan tentang hubungan antara falsafah ekologi dan alam sekitar serta kepentingannya. 30 pelajar menyatakan ya dan 2 lagi tidak. Seterusnya, soalan 3 hingga 7 menanyakan persoalan dan berkaitan kepentingan bersama antara pemahaman ekologi dalam sekitar. 98 pelajar menjawab ya dan seterusnya soalan 8 hingga 11 menanyakan antara punca berlakunya pencemaran sungai dan toksik tanah. 98 pelajar juga dapat mengenal pasti punca berlakunya pencemaran sungai iaitu disebabkan tanah yang tercemar. Manakala soalan 12 hingga 18 pula menyawal tingkah laku individu atau pihak yang tidak menjawab yang menyebabkan berlakunya pencemaran sungai. 98% pelajar setuju bahawa pencemaran sungai yang berlaku adalah disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Soalan 15 hingga 18 pula menanyakan cara mengatasi pencemaran sungai. Sebanyak 98 pelajar setuju dengan cadangan penyelesaian masalah pencemaran ini. Next. Ini merupakan kajian Google Form, edaran Google Form kami. Next. Ini merupakan soalan pemahaman falsafah ekologi. Soalan pertama hingga soalan ke-18. Nama saya Maverick Anaguang. Saya akan menerangkan tentang kajian perpustakaan. Kajian perpustakaan sangat penting bagi pengkaji mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan. Hasil dari kajian perpustakaan telah banyak membantu pengkaji dalam mencari bahan atau idea tentang aspek yang boleh dikaji oleh pengkaji. Pengkaji dapat meluaskan pengetahuan berkaitan dengan tajuk yang telah dikaji hasil daripada kajian perpustakaan yang dilakukan. Dalam menjalankan kajian perpustakaan, pengkaji perlu bijak dalam memilih bahan yang boleh digunakan sebagai rujukan dalam kajian pengkaji. Pengkaji menggunakan kaedah ini bagi mendapatkan sebanyak mungkin dapatan atau maklumat yang relevan berkaitan dengan tajuk kajiannya. Proses mendapatkan maklumat tertumpu pada pembacaan dan rujukan daripada Google Scholar dan artikel tentang pencemaran tanah di Johor. Semua maklumat yang diperolehi untuk menulis kajiannya, pengkaji menggunakan kaedah keputusan dengan meneliti bahan-bahan bacaan dan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan pencemaran tanah. Pengkaji telah membuat rujukan penyelidikan di Google Scholar dan artikel tentang pencemaran tanah. Pengkaji meneliti segala bahan mengenai tajuk yang dikaji oleh pengkaji. Seterusnya, bahan tersebut dijadikan sumber bacaan dan rujukan bagi membantu pengkaji dalam penghasilan penulisan ilmiah yang lebih baik. Sekian. Seterusnya, kawan saya. 4.0 kesimpulan. Kesimpulannya, falsafah ekologi merupakan persoalan-persoalan dasar dan bercorak falsafah mengenai alam sekitar, mewujud kerana adanya masalah-masalah alam sekitar yang telah melanda manusia pada masa kini hingga mencetus satu krisis yang disebutkan sebagai ecological crisis. Manusia dan alam sekitar mempunyai suatu hubungan yang unik di mana perseimbangkan antara kedua-dua aspek tersebut amat perlu untuk melihara keharmonian bumi. Pencemaran yang telah berlaku di Sungai Kim Kim telah menimbulkan pelbagai musibah. Pencemaran kimia bahan di Sungai Kim Kim yang dikesakan pada 7 Mac 2019 lalu menjejaskan kira-kira 6,000 penduduk Pasir Gudang. Melalui kajian yang dijalankan, kita boleh memahati bahawa ramai mempunyai kesedaran tentang pemahaman falsafah ekologi. Pencemaran air merupakan masalah yang sangat serius dan memerlu kerjasama semua pihak untuk menangani masalah ini supaya kita dapat sumber air bersih dan dapat hidup dalam persekitaran yang tiada pencemaran. Langkah-langkah yang tertentu perlu dijalankan sepanjang tahun supaya dapat mencapai tahap yang lebih efektif. Oleh itu, kita sebagai umat manusia yang bertanggungjawab haruslah menjaga kualiti kebersihan sungai kita yang tidak tercemar.
Sekian, terima kasih.